Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia guys. Okey, untuk video kali ini siri yang ke-11. Okey, dan topik kita untuk video kali ini adalah mengenai candlestick. Okey, candlestick. Apakah itu candlestick? Bagaimana rupa candlestick dan apa function candlestick? So, kita akan bicarakan dalam video kali ini. Jadi sebelum itu, tekan butang subscribe dan share kalau bermanfaat. So, let's get started. Okey, sebelum itu saya ingin mengingatkan bahawasanya forex market ini membukanya, iaitu bukalah dalam masa 24 jam. Okey, 24 jam, 24 hours non-stop. When? Monday to Friday. Cakap orang putih sikit, Monday to Friday. Bila dia buka, maknanya time bila buka, pukul berapa dia buka. Kalau hari Isnin pukul 5 pagi dia buka. Okey, manakala penutupan dia, iaitu forex ini, market dia ini tutupnya pada hari Sabtu. Contohnya kalau hari ini hari Jumaat, pukul 5 pagi hari Sabtu dia sudah tutup dan tidak beroperasi. Jadi pada hari Sabtu dan Ahad, kita boleh katakan office tutup lah, pejabat tutup dan tidak beroperasi. Itu bermakna kalau kita nak withdraw ke, nak deposit ke pada hari tersebut, mungkin lambatlah proses dia, nak daftar ke dan seumpamanya lah, iaitu melibatkan pejabat punya kerja. Okey, sebab ada je masalah macam withdraw. Dia withdraw, maknanya adalah member saya ni, dia withdraw pada hari Sabtu dan dia tanya pada saya kenapa lambat nak masuk duit. Okey, dia withdraw hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ni broker tak bekerja. Jadi sebab itulah lambat nak masuk. Dia akan prosesnya pada hari Isnin. Begitulah. Kita kena tahulah maknanya operasi forex ini sebenarnya. Itu yang penting. Maknanya tak adalah timbul isu yang lambat masuk duit. Sebabnya kita buka ataupun kita withdraw, ambil duit ni masa benda itu tutup kan, pejabat tutup, memang tak dapat lah. Kalau kita pergi ATM pun, kalau lebih pukul 12 memang tak dapat lah duit tu. Sistem tak berjalan kan, lebih kurang macam itu. So itu adalah peringatan lah untuk permulaannya. Jadi kita teruskan untuk candlestick. Apakah itu candlestick? Okay, jadi sebelum itu saya tunjukkan gambar ini di bawah ini. Okey, kita ada dua real body. Okay, real body kat tengah ni, upper shadow, lower shadow, lower shadow, upper shadow, high close, open low, high close, open, close low. Okey, jadi sebelum itu saya ingin menyatakan bahawasanya dia ada dua jenis candle. Macam mana? Okey, iaitu dua candle itu, yang pertamanya adalah bull, terjemahnya kerbau, manakala yang kedua adalah bear, iaitu apa, beruang. Bull sifatnya menaik. Okey, sifatnya adalah menaik, manakala bear sifatnya menurun. Jadi kita boleh bezakan antara bull candle dan juga bear candle. Okey, so macam mana kita nak tengok ataupun kita nak lihat dalam market ini? Kita boleh tunjuk kat belakang ni.
sebelum itu, bukan setakat candlestick sahaja yang ada dalam platform ini. Dia ada 3 jenis. Yang paling favourite-nya candlestick lah, tapi dia ada 3 jenis. Yang pertamanya adalah bar chart. Ini adalah bentuk dia. Okay, ini adalah bentuk dia. Yang keduanya adalah line chart. Line chart ni macam ni. Dia line, bentuk line, macam orang masuk hospital tu. Manakala yang famous sekali iaitu candlestick. Candlestick ni memang betul-betul top lah. Dan candlestick ni, kalau tak silap saya, sejarah dia orang Jepun yang buat benda ni. Dia punya konsep dia, teori dia menggunakan lilin sebagai dalam market. Dia apply dekat market. Dia punya cerita dia tu ada panjang juga, tapi saya tak nak bahaskan lah. Saya punya nak bahaskan adalah candle ini. Apa sebenarnya function candle ini? Okey, so kita lihat pada yang first dahulu, iaitu bull candle. Seperti yang saya maklum tadi, ada 2, bull dan juga bear. Okey, kita pergi kepada bull. Bull sifat dia adalah menaik. Jadi pada saya punya screen, bull dia warna biru, naik. Warna biru yang panjang ini naik, dan ni yang kedua dan juga yang ketiga, dan masih proses lagi. Okey, so ini adalah body dia. Yang tengah ni clear, full clear body. Kalau ada hujungnya di atas ini, okey, hujungnya di atas ini dinamakan sebagai shadow. Tak kisahlah sama ada yang di bawah ni, yang atas ini, mana-mana sekalipun yang ada halus itu, okey, ada halus tu, maka itu dipanggil shadow. Cumanya posisi sahaja yang berbeza. Kalau duduk di atas dipanggil upper shadow, shadow yang di atas. Manakala kalau dia berada di bawah dipanggil lower shadow, shadow yang di bawah. Boleh nampaklah sikit tu. Senang je nampak benda ni. Okey, mana dia punya open? Opennya berada di bawah. Okey, saya tekan kat sini. Opennya di bawah. Untuk bull, opennya di bawah. Manakala untuk dia close adalah berada di atas. Okey. Okey. Shadow ini adalah bekas dia sebenarnya, bekas yang dia bergerak. Dia bergerak je, naik atas sikit, lepas tu dia turun balik. Okey, dia tinggal bekas tu, jadilah shadow. Kalau kita boleh imagine candlestick lilin, batang lilin yang sudah terbakar, maka dia ada tinggal bekas dia kan. Dia ada macam apa yang tempat untuk letak api tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, itu untuk bull. Manakala untuk bear pula, sifat dia yang saya kata tadi, iaitu penurunan ataupun menurun. Senang ceritanya junam. Okey, sama juga body, full body. Okey, opennya dia duduk di atas, close-nya berada di bawah. Okey, dan ini adalah shadow. Ni shadow ni, bekas dia bergerak. So, apa function dia sebenarnya? Kalau kita sebagai trader ini, function dia ataupun yang sedang menanti-nanti tunggu untuk entry adalah shadow. Yang tu memang betul-betul, kalau boleh nak entry shadow je, tak nak entry body ni, tak nak. Sebab apa? Sebab shadow ini merupakan bekas dia bergerak. Maknanya kalau dia naik, contohlah saya letak kat sini. Okey, saya letak kat sini. Ini adalah shadow bekas dia. Maknanya beat ni, okey, dia bergerak pada beat sahaja, okey. Dia bergerak pada line beat. Beat tu apa saya sudah terangkan. As itu tidak memberi kesan apa-apa, hanya untuk pembelian sahaja. Okey, dia bergerak menggunakan line beat ini. So line beat ini dia turun dan dia naik. Okey, sifat dia
Okey, dia turun dan dia naik. Kan bekas ni, shadow kan bekas dia, maknanya tak ada body, dia sudah terbakar. Okey, jadi dia naik dan kita entry pada tempat bekas dia. Contohlah kita buy duduk di bawah ini. Kita buy bawah ini dan dia pun terus naik dan dia buat candle baru, merupakan kita sudah kita sudah beli pada harga yang bawah. Itu saja. Maknanya kita ni profit lebih lah sikit. Jadi kalau naik banyak ni, kita boleh kira lah berapa pip dia naik. Dan kita juga bolehlah kira macam mana untuk take profit. Okay. So penggunaan candlestick ni senang, sangat-sangat senang. Dan juga untuk penganalisa pun senang. Kalau untuk line chart ini macam ini, saya ni tak pandai sangat. Dan juga yang ini pun saya tak pandai sangat. Ada yang pandai, maka bolehlah anda cuba tanya dan belajarlah dengan diorang ni. Kalau ada yang jumpa pakar-pakar dalam macam bar chart ke, line chart ke, bolehlah belajar. Kalau standard dia, trader ni guna pakai untuk ni lah. Ikutlah sama ada trading forex ke, saham stok ke, dan penganalisa ke. Dia orang biasanya majoriti lah pakai yang ini. Okey. Dan juga trader candlestick ni dia terikat dengan time frame. Okey, time frame yang di atas ni. Ni ada H4. Okey. Ini ada H1, ada daily. Start pada minit pertama sampailah hujung bulan. So untuk menyiapkan satu batang ini memerlukan 1 jam. Kalau saya buka untuk skrin saya sekarang ni adalah 1 jam. Maka untuk siapkan satu batang candle ini memerlukan 1 jam. Kalau tak cukup 1 jam, maka tidaklah terhasil setiap candle ni. Bukan satu, tetapi semua ini tidak akan terhasil kalau tidak cukup 1 jam. Simple sahaja. Maknanya dia akan ada banyak candle untuk time frame yang lebih kecil dan sikit time frame untuk time frame yang lebih besar. Contohnya kalau kita buka pada daily. Okey, kita zoom out sikit. Okey, boleh nampak lah. Lepas tu ada dekat bawah ni ada tarikh-tarikh dia. Kalau kita buka monthly pun adalah. So begitulah untuk mengenali candlestick. Kita trader ini sebenarnya kita tak boleh mencari entry untuk setiap lekuk kan. Untuk setiap kali jatuh je kita nak cari entry dan profit. Susah sebenarnya tu. Mungkin ada yang kalangan anda ni trade je pucuk dan juga akar, betul-betul bawah dan betul-betul duduk di atas. Okey, memang kalau kita kira profit dia tu betul-betul memang pergerakan ikut market betul lah, kan. Maknanya daripada atas sampai ke bawah ni, lepas tu dia close, lepas tu dia buy balik, lepas tu dia naik je, lepas tu dia close, lepas tu turun. Betul-betul ikut 100% macam mana market itu bergerak. Okey, mungkin ada, tetapi kebiasaannya jarang jumpa. Kerana apa? Kerana kita sebagai trader susah nak predict benda ini. Dia nak naik kat mana, dia nak turun kat mana, nak take profit dekat mana pun kita sebenarnya tak pasti. Serta loss pun kemungkinan banyak juga. Kan? Kemungkinan lah. Lagi-lagi kalau kena news, itu sakit hati. Okey. So untuk video kali ini kita hanya berbincang untuk candlestick sahaja. Harap-harapnya video ini bermanfaatlah bagi anda semua dan boleh tekan butang subscribe dan juga share kalau video ini bermanfaat lah. Okey. So kita berjumpa lagi dalam video seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.